Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kita lagi pada petang ini bagi mendapatkan atau menyampaikan maklumat-maklumat penting berkenaan dengan permohonan melalui sistem UP Online yang telah pun dibuka pada hari ini 7 Februari 2023 bermula jam 12.30 hari tadi. Jadi pada petang ini, saya, Muhammad Hafiz Abdul Wahab, pegawai di bahagian kemasukan pelajar IPTA, akan menjelaskan atau menceritakan berkenaan proses-proses hanya bagi lepasan SPM sahaja dahulu dan kemudian akan disambung pada hari esok, lusa dan seterusnya hari Jumaat oleh pegawai-pegawai yang lain, insyaAllah. Jadi apa yang saya boleh kongsikan di sini ialah berkenaan dengan lepasan SPM 2023. Jadi kalau kita lihat pada slide seterusnya, kita boleh lihat senarai institusi ataupun agensi bagi calon-calon ataupun adik-adik ataupun anak-anak yang masih lagi tidak tidak mempunyai idea institusi mana menjadi pilihan adik-adik untuk melanjutkan ataupun menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi. Terdapat 20 universiti awam yang mana 20 universiti awam ini terbahagi kepada 4 kategori ataupun kluster, dikenali sebagai universiti penyelidikan, universiti berfokus, universiti teknikal dan juga universiti komprehensif, yang mana adik-adik calon-calon ataupun anak-anak boleh melihat di skrin sekarang ini 20 universiti awam. Kita ada juga 36 politeknik, 105 college community dan juga 4 institusi latihan kemahiran awam, iaitu di bawah Kementerian Belia dan Sukan, di bawah Jabatan Tenaga Manusia, di bawah bahagian pembangunan kapasiti dan latihan pertanian dan juga di bawah Majlis Amanah Rakyat. Okey, jadi inilah semuanya yang ada di seluruh negara dan juga merangkumi pelbagai bidang program pengajian yang boleh dilihat di dalam sistem permohonan UPU online. InsyaAllah. Okey, jadi kita teruskan lagi dengan berkenaan dengan lepasan SPM. Okey, jadi bagi lepasan SPM, ke mana boleh pergi untuk menyambung pengajian? Iaitu ke peringkat sijil, asasi, diploma, ijazah sarjana muda UiTM, ke universiti awam, politeknik, college community dan institusi latihan kemahiran awam. Jadi tadi pagi sewaktu pengarah Encik Wahid Nordin ada menjelaskan berkenaan dengan hebahan-hebahan terkini berkenaan dengan sistem permohonan melalui UPU online ini. Jadi dapatlah simpulkan ada juga pertanyaan bagaimana dengan pelajar SPM 2019, 2018 dan sebagainya. Untuk permohonan melalui sistem UPU online, lepasan SPM ada 2 kategori saja yang adik-adik, calon-calon ataupun anak-anak perlu ketahui. Bagi kategori A, SPM 2022, iaitu kita namakan sebagai tahun semasa, dan juga kategori B SPM tahun 2021 dan tahun 2020, iaitu dikenali sebagai bukan tahun semasa. Ini sahaja 2 kategori yang ada di dalam permohonan sistem UPU online. Bagaimana dengan pelajar-pelajar ataupun pemohon-pemohon ataupun calon-calon SPM 2019, 2018? Tidak perlu melalui sistem UPU online, malah adik-adik boleh terus ke institusi pilihan bertanyakan berkenaan dengan program-program yang ditawarkan bagi kategori adik-adik. Alright, jelas Tadi pagi saya memang ada lihat soalan sebegitu yang ditanyakan oleh pengunjung-pengunjung. Alright. Okey, jadi kita teruskan. Apa lagi yang kita boleh lihat? Okey, syarat am. Syarat am ini ialah syarat yang wajib untuk semua patuhi. Semua calon-calon bagi lepasan patuhi, iaitu kelayakan hanya warga negara Malaysia yang mempunyai nombor kad penalan ataupun MyKad sahaja yang layak mengemukakan permohonan. Itu yang pertama. Yang kedua pula, saya pecahkan kepada 2. Okey, sekiranya adik-adik ingin ke universiti awam, kelayakan SPM untuk kemasukan ke universiti awam, ada 2 program ditawarkan. Yang pertama di peringkat asasi dan yang kedua di peringkat diploma. Okey, jadi kalau kita lihat di peringkat asasi, mendapat sekurang-kurangnya 5 kepujian termasuk bahasa Melayu dan juga lulus sejarah, dan bagi program diploma memiliki
sekurang-kurangnya 3 kepujian termasuk bahasa Melayu dan lulus sejarah. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau adik-adik memohon kemasukan ke Politeknik, College Community dan juga ILKA. Ada juga 2 program yang ditawarkan, iaitu di peringkat diploma dan juga peringkat sijil. Jadi apa yang kita lihat di sini ialah di peringkat diploma mendapat sekurang-kurangnya 3 kepujian, lulus bahasa Melayu dan juga lulus sejarah. Bagi peringkat sijil pula, menduduki peperiksaan sijil pelajaran Malaysia SPM, boleh membaca, menulis dan mengira. Jadi ini adalah syarat am yang semua pemohon lepasan SPM perlu penuhi dahulu sebelum kita lihat kepada syarat am yang sebenarnya akan ada di e-panduan, sama ada di portal UPU ataupun di dalam aplikasi UPU Pocket yang adik-adik boleh install di handphone masing-masing. Tidak kiralah sama ada adik pengguna telefon Android, pengguna Apple ataupun pengguna Huawei. Semuanya ada kita sediakan. Alright? Okay, jadi kita teruskan kepada slide seterusnya. Okey, ini ialah penentuan aliran lepasan SPM yang telah ditetapkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia di bawah pakej KSSM, yang mana memang kita memang terbahagi kepada 4, iaitu pakej STEM A, STEM B, STEM C dan juga pakej sastra dan kemanusiaan. Jadi saya tak akan jelaskan berkenaan dengan pakej ini, dan saya rasa memang sedia maklum di peringkat sekolah berkenaan dengan pakej-pakej yang ditawarkan ini. Jadi saya nak ceritakan sedikit berkenaan dengan cara ataupun pengiraan kalkulator merit. Jadi kita teruskan kepada kiraan merit 2.0 bagi lepasan SPM bermula tahun 2021 berdasarkan kepada perubahan kurikulum KBSM kepada KSSM. Jadi apa yang diambil kira dalam pakej-pakej yang tadi saya nyatakan. Okey, bagaimana nak kira ni? Okey, adik-adik kena tahu merit mata pelajaran universal. 4 mata pelajaran wajib mesti ada. Bahasa Melayu, sejarah, matematik dan juga bahasa Inggeris. Okey, dan kemudian ditambah dengan merit mata pelajaran pakej. Sekiranya saya bagi contoh sebagai adik ambil mata pelajaran STEM A, fizik, kimia, bio dan juga matematik tambahan, maksudnya ialah 2 mata pelajaran yang terbaik dan jumlahnya akan jadi 30%, dan kemudian merit mata pelajaran terbaik ini ialah 2 mata pelajaran terbaik selain daripada mata pelajaran universal dan juga mata pelajaran pakej yang saya nyatakan tadi. Jadi dan kemudian darab dengan ditambahkan semua, dia akan jadi total 80% dan kemudian kena convertkan menjadi 90% markah akademik. Dan kemudian perlu ditambah 10% dengan markah co-curriculum yang mana markah ini disediakan oleh pentadbir ataupun pengurusan sekolah. Jadi dekat mana paling mudah nak dapatkan kiraan merit ni? Okey, download ataupun install UPU Pocket yang saya maklumkan tadi, dan di dalam UPU Pocket tersebut ada tersedia kalkulator merit. Tak perlu susah untuk mengira, hanya masukkan mata pelajaran seperti diminta dan tekanlah kira, seterusnya akan keluar markah ataupun peratus merit adik-adik. Okey, boleh berdasarkan kepada markah trial ataupun peperiksaan percubaan sebelum ini untuk mendapatkan gambaran sebelum keputusan sebenar diumumkan selepas peperiksaan SPM nanti, insya-Allah. Jadi kita teruskan kepada slide berikutnya, yang mana kalau dilihat kat sini, ini ialah contoh kiraan secara manual. Kalau adik-adik nak buat, kiraan secara manual. Kalau tak nak, bolehlah pergi kepada UPU Pocket, okey, dan pergi kepada kalkulator merit dan masukkan kepada lepasan SPM tahun semasa. Okey, jadi adik-adik akan dapat kiraan yang sebenar. Okey, jelas Okey, so kita pergi kepada slide berikutnya, dan ini ialah dasar dan kriteria bagi lepasan SPM. So setiap tahun adalah perkara yang hampir sama yang selalu diingatkan kepada pelajar-pelajar ataupun pemohon-pemohon ataupun calon-calon, yang mana yang pertama dasar dan kriteria untuk lepasan SPM diambil kira ialah pencapaian akademik dalam peperiksaan SPM. Jadi mestilah dalam keadaan yang baik, insya-Allah. Dan yang kedua ialah pencapaian dalam aktiviti co-curriculum. Ini dinilai oleh guru-guru ataupun pengurusan sekolah
kepada adik dan saya yakin dan percaya ada rubrik yang telah ditetapkan oleh pengurusan sekolah untuk menilai aktiviti-aktiviti co-curriculum adik-adik. Alright, dan kemudian kombinasi mata pelajaran yang bersesuaian dengan program pengajian yang dipohon. Ini ialah saya selalu ingatkan kepada adik-adik sewaktu saya buat sesi taklimat di sekolah yang mana kombinasi mata pelajaran ini perlu dirujuk di e-panduan yang terdapat di dalam portal ataupun UPU Pocket. Jadi untuk memilih pilihan program, sila pastikan kombinasi-kombinasi mata pelajaran ini bersesuaian dengan mata pelajaran yang adik-adik ambil di peringkat SPM. Okey, jadi yang keempat, grade mata pelajaran untuk tujuan pengiraan markah akademik. Tadi saya telah maklumkan. Yang kelima, memenuhi syarat khas seperti yang ditetapkan oleh IPTA dan juga ILKA. Lulus temuduga dan atau ujian jika berkenaan atau berkaitan. Sekiranya adik-adik memilih program-program bertemuduga pada fasa 1 ini dan akan dipanggil bermula Mei hingga Jun 2023. So, adik-adik perlu lulus untuk berjaya dalam permohonan adik-adik selain daripada kita mengamalkan dasar ataupun prinsip meritokrasi 90% markah akademik dan 10% markah co-curriculum. Yang ketujuh, pilihan program mestilah mengikut keutamaan. Okey, suka saya ingatkan pagi tadi pengarah bahagian kemasukan pelajar IPTA ada memaklumkan susun mengikut keutamaan. Jadi pastikan adik-adik memilih program yang adik-adik minat dan susunlah mengikut keutamaan supaya adik-adik peluang adik-adik lebih besar dan lebih cerah untuk berjaya dalam satu program, insyaAllah. Dan juga yang ke-8, bilangan tempat yang disediakan oleh IPTA dan juga ILKA. Jadi bilangan tempat untuk setiap program berbeza-beza berdasarkan kapasiti ataupun tempat yang telah ditetapkan oleh IPTA dan juga ILKA tersebut. Okey, alright, kita tengok pada slide seterusnya. Okey, jadi pada pagi tadi saya pun lihat Facebook live pengarah tadi. Okey, masih ada lagi yang kurang jelas berkenaan dengan fasa 1 permohonan, fasa 2 permohonan dan kemudian ada juga jawapan-jawapan yang berbeza. Jadi saya jelaskan dekat sini pada petang ini, kalau kita lihat, ya betul, permohonan ada 2 kali. Maksudnya fasa 1 dan fasa 2. Okey, apa yang boleh dilaksanakan pada fasa 1? Fasa 1 permohonan ni dibuka pada 7 Februari 2023 sehingga 28 Mac 2023 tanpa tapisan. Tadi dah dimaklumkan sebelah pagi oleh pengarah. Okey, tanpa tapisan. Maksudnya adik-adik boleh mohon dan masukkan saja markah-markah ataupun keputusan trial adik dalam sistem permohonan UP online dan juga semua program yang ditawarkan ada di dalam pilihan program. Maksudnya adik-adik boleh lihat pada fasa 1 nanti. Okey, pada sekarang ini adik-adik boleh lihat di pilihan 1 dan 2 pilihan program pengajian pendidikan. Pilihan 1 hingga 4 program pengajian bukan pendidikan dan juga boleh juga pilihan 1 sehingga 12 lain-lain program yang tidak ada kaitan dengan program bertemuduga. Okey, jadi adik-adik kena faham. Okey, yang itu pada fasa 1. Jadi fasa 2 pula dibuka pada 15 Mei 2023 sehingga 12 Jun 2023. Siapa yang boleh mohon pada fasa 2 ini? Iaitu pelajar-pelajar ataupun calon-calon yang tidak membuat permohonan pada fasa 1. Dia boleh mengemukakan pada fasa 2 dengan syarat dia tidak membuat permohonan pada fasa 1. Tapi adik-adik kena ingat, pada fasa 2 ini tiada lagi program-program bertemuduga ditawarkan. Jadi pada pilihan 1 sehingga pilihan ke-12, adik-adik hanya boleh melihat program lain-lain program tanpa ada pun program bertemuduga. Tak kiralah sama ada program pendidikan ataupun tidak pendidikan. Alright, jelas Fasa 1 dan fasa 2 ada perbezaan. Jadi tapisan syarat dah tiada. Kemudian kalau adik-adik pada fasa 1 memilih program-program bertemuduga pada pilihan 1 hingga 4 tadi yang saya nyatakan, panggilan temuduga bermula Mei 2023 sehingga Julai 2023. Jadi adik-adik boleh semak di email, boleh semak di UPU Pocket untuk panggilan-panggilan temuduga ini.
Okey, so kami akan hebahkan dari masa ke semasa berkenaan dengan panggilan-panggilan temuduga di semua saluran rasmi termasuk di portal upu.mohi.gov.my. Okey, jelas ya. Jadi kita pergi selepas fasa permohonan ni, apa yang berlaku? Dah habis fasa 1 saya cerita, dah habis fasa 2 saya cerita. Okey, jadi apa yang berlaku selepas itu ialah fasa pengemaskinian. Jadi macam mana kita nak buat fasa pengemaskinian? Okey, akan dibuka minggu pertama Jun 2023 ataupun dengan kata mudahnya selepas keputusan SPM diumumkan. Selepas keputusan SPM diumumkan, adik-adik bersedia untuk membuat fasa kemaskini. Siapa yang boleh buat fasa kemaskini? Pemohon-pemohon daripada fasa 1 dan juga pemohon-pemohon ataupun calon yang membuat permohonan pada fasa 2 yang boleh mengemaskini. So, apa yang boleh kemaskini? Kan? Apa yang boleh kemaskini? Semua program adik-adik boleh kemaskini kecuali program yang telah dipanggil temuduga. Sama ada adik pergi ataupun tidak, tapi telah mendapat pemakluman berkenaan dengan panggilan temuduga pada program tersebut dan pilihan program tersebut adik-adik tidak boleh ubah. Jadi program-program yang lain adik-adik boleh ubah berdasarkan kepada kesesuaian keputusan peperiksaan SPM 2023 yang adik-adik terima. Jadi pilihlah program-program dengan tepat pada fasa pengemaskinian ini, iaitu akan dilaksanakan pada minggu pertama Jun 2023. Dan juga pada fasa kemaskini, tiada lagi program bertemuduga ditawarkan ataupun program yang melibatkan ujian. Okey, jelas hampir sama dengan fasa 2, tetapi fasa pengemaskinian ini lebih memfokuskan kepada pilihan-pilihan program selepas keputusan SPM diumumkan. Okey, jelas Jadi ada juga tarikh hebahan. InsyaAllah tarikh hebahan dalam jangkaan BKPA ialah minggu pertama Julai 2023 dan juga selepas daripada hebahan, tempoh setuju terima diberikan 9 hari dan kemudian surat tawaran 1 hari ataupun sehari selepas hebahan rasmi diumumkan, tempoh rayuan 10 hari selepas daripada adik-adik membuat semakanlah pada hari pertama hebahan dan juga rayuan bilangan pilihan pada fasa rayuan ialah 4 saja yang mana program bertemuduga dan atau ujian hanya pada pilihan 1 dan 2 saja. Okey, dan juga akhir sekali berkenaan dengan pendaftaran pelajar baharu, dijangka pendaftaran bagi pelajar baharu yang ini kemasukan perdana minggu ke-4 Julai 2023 dan bagi pelajar-pelajar yang tidak berjaya dan membuat rayuan akan melaporkan diri pada minggu ke-4 Oktober 2023. Agak lewat sedikit berbanding dengan pelajar yang berjaya di peringkat awal. Jadi apa yang saya boleh tekankan kat sini pada peringkat awalnya ialah bagi pelajar-pelajar yang tidak berjaya boleh mengemukakan permohonan. Tapi bagi pelajar-pelajar yang memang ataupun calon-calon yang memang dah berjaya antara pilihan 1 hingga pilihan 12 yang calon-calon kemukakan kepada BKPA, keputusan daripada BKPA adalah muktamad. Itu yang saya boleh maklumkan lah dan sama seperti sebelum-sebelum ini. Okey. Alright, jadi kita pergi kepada 14 panduan permohonan sesi akademik 2023-2024. Ini ialah milestone ataupun apa orang kata carta perbatuan yang adik-adik perlu faham. Okey, yang pertama adik-adik perlu layari portal upu.mohi.gov.my untuk melihat apa yang disediakan di dalam portal. Kemudian yang kedua, pastikan kategori adik-adik mestilah betul dan semak e-panduan yang terdapat di dalam portal ataupun UPU Pocket untuk memilih pilihan program dan juga meneliti ataupun adik study berkenaan dengan syarat-syarat khas yang telah ditetapkan oleh IPTA dan juga LKA. Kemudian yang keempat, kira merit. Dapatkan mahirkan sedikit berkenaan cara pengiraan merit. Dan yang kelima, semak trend permohonan dan penawaran yang mana trend dan penawaran ni ialah purata bagi setiap program, purata markah merit, peratus markah merit bagi setiap program yang ditawarkan. Dan jika adik-adik lihat sekiranya ada program-program yang adik-adik lihat di e-panduan mempunyai markah merit yang kosong,
maksudnya 0.00%, itu bermakna program tersebut adalah program yang baru ditawarkan ataupun tidak sampai ataupun tidak lebih daripada 2 tahun ditawarkan oleh IPTA ataupun ILKA. Jadi jangan panik, boleh buat permohonan, tak ada masalah walaupun tidak kelihatan peratus purata markah merit sebagai rujukan dan panduan adik-adik. Okey, jadi semak laluan kerjaya. Di dalam e-panduan kami juga ada sediakan laluan kerjaya untuk adik-adik nak lihat program A contohnya, dan kemudian bila tamat pengajian di program A, apa laluan-laluan kerjaya cadangan daripada kementerian yang boleh adik-adik bekerja dan sebagainya. Jadi semuanya ada di dalam laluan kerjaya e-panduan, dan kemudian adik-adik dah study semua yang saya sebutkan tadi daripada nombor 2 sampailah nombor 6. Okey, adik-adik bolehlah isi permohonan UPU online. So tertib pengisian UPU online mestilah mengikut turutan yang disediakan, dan adik-adik bolehlah masuk maklumat peribadi dan sebagainya. Dan suka saya ingatkan, kalau saya pergi mana-mana pun sama, saya akan ingatkan masukkan nombor 3 nombor telefon yang mudah dihubungi, nombor telefon adik, keluarga ataupun yang penjaga dan sebagainya, yang mudah dihubungi sekiranya berlaku masalah-masalah. Contohnya adik-adik hantar maklum balas, okey, dan kemudian dan maklum balas tersebut mungkin di saat akhir. Jadi jalan terbaik untuk kami hubungi adik ialah mungkin dalam panggilan dengan menggunakan telefon, dan jadi saya akan telefon adik-adik dan memberikan kata laluan dengan tapisan-tapisan keselamatan yang adik-adik perlu jawab. Okey, alright. Itu kalau ada masalah lah berkenaan dengan teknikal. Dan kemudian pastikan adik mengisi maklumat bertanda star dengan lengkap. Isi semua lengkap, mesti lengkap. Dan kemudian yang ke-9, pilih pilihan program mengikut keutamaan seperti saya maklumkan tadi. Lengkapkan borang permohonan. Okey, 12 pilihan adik-adik tadi. Lengkapkan borang permohonan, 12 pilihan. Dan kemudian di akhir sekali nanti, klik butang simpan. Selepas butang simpan, adik-adik cetak slip permohonan dan pastikan slip permohonan adik-adik simpan. Dia tak ada masalah sama ada adik-adik boleh print out ataupun adik-adik boleh save ataupun simpan dalam format PDF, dan kemudian adik-adik boleh ulang permohonan ini, pengemaskinian ini sampailah kepada tarikh tutup permohonan pada fasa 1 nanti 28 Mac 2023 jam 5 petang. Jadi setiap hari boleh kemaskini pilihan program ataupun selang seminggu dan sebagainya. Terpulang kepada adik-adik. Okey, dan berbincanglah sebaik mungkin dengan keluarga, ibu bapa, guru kaunseling untuk mendapatkan pandangan pilihan yang terbaik untuk adik-adik menyambung pengajian ke peringkat yang lebih tinggi, insyaAllah. Jadi semak dan kemaskini permohonan adalah tanpa had yang nombor 14, dan juga pastikan maklumat-maklumat peribadi yang seperti diminta dilengkapkan dengan sempurna, insyaAllah. Okey, alright. Jadi kita lihat kepada tips memilih program pengajian. Ini pagi tadi pengarah dah ada sebut dah. Jadi saya sebutkan lagi sekali bagaimana nak pilih program pengajian. Yang pertama sekali mestilah memenuhi syarat am dan syarat khas program. Semak purata merit, pilih program yang adik-adik minat, susun program mengikut keutamaan, rujuk kaunselor bagi mendapatkan pandangan dan sebagainya berkenaan dengan program-program pengajian. Dan sekiranya ada masalah dengan sistem UP online, teruslah rujuk kepada kami dengan menghantar email, maklum balas ataupun telefon. Okey, dan janganlah meletakkan masalah adik-adik kepada guru-guru kaunseling. Okey, contohnya terlupa kata laluan. Jadi hubungilah UPU untuk mendapatkan kata laluan adik-adik dan tidak perlulah merujuk kepada guru kaunseling. Okey, guru kaunseling kita tetapkan supaya hala tuju adik-adik. Okey, dah sepanjang tahun dah bersama dengan adik-adik. Jadi sekiranya ada masalah berkenaan dengan sistem permohonan UP online, teruslah kepada kami. Dan juga yang keenam, pelbagai pilihan dan bidang IPTA dan ILKA. Jadi pelbagaikanlah pilihan bidang adik-adik supaya peluang nampak lebih cerah, okey, untuk berjaya. Tapi apa-apa pun, sila pastikan memenuhi syarat am dan syarat khas program pengajian, dan juga adik-adik semak purata merit, adik-adik semak merit adik-adik dengan semak purata merit yang disediakan oleh BKPA ataupun UPU. Alright. Okay, kita terus kepada berjaya dan gagal. Kenapa berjaya dan kenapa gagal?
Ini selalu dipersoalkan, selalu ditanya kenapa saya gagal, kenapa saya berjaya dan sebagainya. Tapi jaranglah kalau orang tanya kenapa saya berjaya. Kebiasaannya kenapa saya gagal mendapat pilihan pertama ataupun terus tak dapat langsung antara pilihan 1 hingga pilihan 12. Jadi kita lihat yang berjaya dahulu, borang permohonan berjaya diterima oleh UPU Online. Itu yang pertama. Okey, so bagaimana nak adik-adik nak semak borang permohonan berjaya diterima oleh UPU Online? Dalam UPU Pocket ada nyatakan. Okey, di ruang ataupun kolom semakan, adik-adik boleh lihat semakan permohonan. So adik-adik boleh nampak dekat situ yang permohonan adik-adik telah berjaya ataupun masih belum lengkap. Kemudian memenuhi syarat am dan syarat khas program pengajian, ada kekosongan tempat, berjaya dalam saringan temuduga dan juga kedudukan merit yang tinggi. Jadi kedudukan merit ni amat penting lah sebab kita mengamalkan prinsip meritokrasi. Dan kalau kita lihat kenapa kita gagal, tidak tekan butang simpan, tidak memenuhi syarat am dan atau khas program pengajian, tiada kekosongan tempat terutamanya program kompetitif, gagal dalam saringan temuduga ataupun ujian dan juga kedudukan merit yang rendah. Jadi saya nak highlightkan tiada kekosongan tempat termasuk program ataupun terutamanya program kompetitif. Memang kita ada sediakan juga program senarai, program-program kompetitif. Jadi saya boleh sebutkan sini kalau program-program kompetitif ini kebiasaannya ialah bidang-bidang perubatan, perundangan, dan juga perakaunan. Dan yang lain-lain tu kemudian diikuti dengan kejuruteraan dan seterusnya bagi program-program yang lain. Okay. Alright, kita lihat ini ialah semakan keputusan. Okay, di 5 laman web yang kita sediakan yang tertera di skrin adik-adik, UMT, UTM, UUM, UNIMAS dan juga UMS. Okay, tiada masalah walaupun adik di dalam lingkungan jauh daripada yang saya nyatakan ni, boleh pilih salah satu yang mana yang adik-adik boleh pilih untuk buat semakan, ataupun jalan paling mudah ialah di dalam aplikasi UPU Pocket. Adik-adik boleh pergi ke kolom semakan dan boleh tekan semak keputusan, masukkan nombor MyCard adik-adik dan juga kategori adik-adik dan kemudian akan dipaparkan status sama ada berjaya ataupun tidak berjaya dengan permohonan. Walau bagaimanapun, melalui sistem UPU Pocket ini, adik-adik tidak boleh buat rayuan. Bila nak buat rayuan, adik-adik perlu kembali kepada portal upu.mohi.gov.my. Surat tawaran rasmi akan dikeluarkan oleh IPT dan ILKA dalam tempoh yang ditetapkan dan akan diumumkan melalui laman web IPTA ataupun ILKA masing-masing. Dan pemohon yang tidak menjawab, terima atau tolak selepas tempoh ditetapkan secara automatik dikemaskini sebagai menolak tawaran. So kalau dalam tempoh 9 hari tak klik setuju terima, kami beranggapan ada yang tidak berminat dan tidak boleh membuat rayuan. Dan kita pergi kepada rayuan, berapa lama tempoh rayuan. Tadi saya ada sebutkan dan saya ulang semula. Pemohon yang berjaya mendapat tawaran tidak layak membuat rayuan kecuali calon yang mendapat tawaran program pengajian sijil College Community dan program pengajian sijil ILKA. Jadi kalau dapat program sijil, boleh mohon rayuan ke program diploma ataupun langsung tidak berjaya. Dalam permohonan adik-adik, boleh kemukakan rayuan. Bagi yang berjaya antara pilihan 1, 12, tidak dibenarkan untuk membuat rayuan selain saya nyatakan tadi. 4 pilihan program sahaja pada ketika rayuan dan tempoh rayuan ialah 10 hari selepas keputusan permohonan kemasukan diumumkan. Jadi kalaulah ada adik-adik yang memang tak berjaya tapi nak menyambung pengajian ke peringkat sijil di college community ataupun institusi latihan kemahiran awam, so adik-adik boleh hubungi institusi-institusi tersebut secara terus untuk kemasukan di peringkat sijil. Tidak perlu melalui permohonan UPU online. Diploma dan ke atas saja yang akan melaksanakan permohonan rayuan di peringkat UPU online. Jelas alright. So kita pergi, ada lagi slide. Ini ialah purata merit lepasan SPM yang saya kongsikan kepada adik-adik. Ini adalah antara contoh lah. Sekiranya kalau kita lihat di program
asasi, okey, Universiti Melaya, asasi sains fizikal. Kalau adik-adik boleh lihat ataupun pengunjung-pengunjung pada petang ini boleh lihat, okey, cut off bagi permohonan di peringkat asasi sains fizikal Universiti Melaya ialah 93.64 selepas dilihat memenuhi syarat am dan juga syarat khas yang ditetapkan oleh institusi. Okey, walau bagaimanapun ada juga soalan yang bertanya kepada saya, cik. Selalu kalau saya keluar, okey, akan tanya, cik, bagaimana dengan saya yang merit, saya nak mohon asasi sains fizikal di Universiti Melaya. Saya dah lihat syarat khas, syarat am semuanya lepas. Cuma merit saya sahaja yang agak rendah. Okey, saya dapat 91%. Bolehkah saya membuat pilihan tersebut? Jadi jawapan saya boleh, cuma kebarangkalian untuk berjaya dalam pilihan tersebut agak nipis disebabkan oleh persaingan. Okey, so adik-adik kena ambil maklum yang itulah. Sebab tadi saya ada maklumkan kedudukan merit yang tinggi adalah antara faktor berjaya seseorang dalam pilihan program tersebut. Okey, so banyak lagi program-program lain yang adik-adik boleh rujuk di e-panduan dan ini ialah antara yang kami sediakan ataupun saya sediakan sebagai contoh untuk adik-adik buat pilihan. Dan semua markah purata, markah merit yang disediakan itu ialah hanya sebagai panduan dan rujukan saja dan bukanlah ia menjadi satu kewajipan untuk memenuhi. Walau bagaimanapun adik-adik perlu lihat kalau syarat khas, syarat am dah lepas tapi keadaan markah merit adik-adik yang agak rendah berbanding yang apa yang kami sediakan, apa yang kami letakkan, agak sukar untuk berjaya. Itu ialah berdasarkan pengalaman yang adalah di peringkat BKPA ini. Okay, alright, so kita teruskan. Inilah program pengajian sesi akademik 2023-2024 yang ditawarkan. Program di peringkat lepasan SPM 499 program. Okay, dan kemudian program bertemu duga ada 39 dan program baharu lepasan SPM ada 36 yang ditawarkan di semua universiti awam yang menawarkan di Politeknik, College Community dan juga 4 ALKA yang saya nyatakan sebelum ini. Okay. Kemudian kita terus kepada slide seterusnya. Ini ialah bahan media sosial kami. Adik-adik ataupun pengunjung-pengunjung pada petang ini bolehlah subscribe, follow ataupun like semua media sosial kami, terutamanya Facebook dikemasukan BPKP JPT. Kita ada YouTube @BKPA UPU seperti mana pagi tadi dan petang ini. Okey, dan semua sesi live kita akan salurkan kedua platform ini iaitu Facebook dan juga YouTube. Kemudian kita ada Instagram @kemasukan BKPA yang mana kita ada saluran-saluran ataupun info-info yang kita salurkan satu hala sahaja dan kemudian ada TikTok @BKPA UPU. So TikTok ni masih lagi baru bagi kami di BKPA walau bagaimanapun kami akan cuba membuat penambahbaikan bagi menyalurkan info-info terkini insya-Allah melalui TikTok yang trending sekarang ini untuk generasi baru berkenaan dengan media sosial. Okey, jadi apa yang kita boleh lihat lagi? Ada lagi? Okey, terima kasih dan juga saya rasa ini sahaja sesi penerangan serba ringkas. InsyaAllah selepas ini pegawai-pegawai UPU yang ditugaskan akan menjawab persoalan ataupun pertanyaan adik-adik, calon-calon, anak-anak, saudara-saudari, ibu, bapa, penjaga dan sebagainya selepas sesi live ini berakhir. Jadi kita jumpa lagi pada esok yang akan menyampaikan berkenaan dengan lepasan STPM dan setaraf. Dan saya yakin masih ramai lagi yang tidak jelas berkenaan dengan kategori bagi lepasan STPM dan setaraf. So kita jumpa pada esok sesi live bersama dengan pegawai BKPA yang lain insyaAllah. So, salam jumpa lagi. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.